Peranan Taska di tempat kerja bagi pembangunan awal kanak-kanak antara fokus lintas langsung dari Bumi Kenyalang. Perincian lanjut bersama rakan penyampai, Bumawin. Silakan, Buma. Ya dia, baik sebelum itu kita ke perkembangan ini. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersiap sedia menerima kemasukan warga asing ke negara ini bermula 8 Januari 2023. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni berkata, ini berikutan dilaporkan terdapat varian baharu telah dikesan di Malaysia baru-baru ini dan langkah-langkah berjaga-jaga telah dilakukan. Lukanisman menjelaskan ketika ini kerajaan sedang memantau rapi keadaan semasa kemasukan pelancong-pelancong dari luar. Dan juga kita mengambil maklum bahawa kita mempunyai beberapa sempadan yang perlu kita lihat, contohnya daripada Brunei, daripada Singapura dan juga daripada Thailand, yang ketika ini mempunyai SOP yang hampir sama dengan Malaysia, di mana kita belum lagi memerlukan satu ataupun pre-test kepada pelawat-pelawat. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Miri baru-baru ini. Walau bagaimanapun, Lukanisman memberitahu berkemungkinan perkara itu akan berubah dalam tempoh 24 ke 48 jam setelah kerajaan memutuskan langkah yang bersesuaian untuk menerima kedatangan pelancong-pelancong terutamanya dari negara China. Kita tidak dapat menganggap hanya satu negara sahaja perlu dijadikan sebagai target group, memandangkan keadaan COVID di seluruh dunia sangat-sangat membimbangkan, terutama sekali negara seperti di US, di Jepun dan juga di China mempunyai peningkatan kes. Tamanya perkara tersebut akan diusulkan dalam mesyuarat kabinet berkenaan kemasukan warga Cina ke negara ini. Manakala di Sarawak pula mempunyai jawatan kuasa pengurusan bencana negeri sendiri untuk menguruskan perkara berkaitan serta dapat menetapkan SOP, tetapi ianya selaras dengan apa yang diputuskan oleh Kerajaan Persekutuan. Apa yang penting ketika ini adalah masyarakat perlu kekal berhati-hati, terutama sekali penggunaan pelitup muka dan juga kawasan yang memerlukan pengudaraan perlu diberi keutamaan. Kewujudan Taman Asuhan Kanak-Kanak atau Taska di tempat kerja membolehkan sistem pemantauan dijalankan dengan baik selain mengurangkan risiko keselamatan kanak-kanak yang ditinggalkan kepada pengasuh sepanjang ibu bapa keluar bekerja. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ini juga membolehkan ibu bapa mempunyai masa yang berkualiti untuk anak dan pada masa yang sama mereka akan lebih fokus pada kerja. Datuk Seri Fatimah memberitahu penubuhan Taska di tempat kerja juga membantu meningkatkan produktiviti dan mutu penyampaian perkhidmatan ibu bapa yang bekerja kerana mampu menyediakan asuhan dan penjagaan kepada kanak-kanak dengan selamat dan berkualiti. Beliau menambah Taska merupakan sebuah institusi yang menyediakan asuhan bagi pembangunan kanak-kanak pada peringkat umur seawal 3 bulan. Secara umumnya, katanya, Taska diwujudkan bagi memudahkan ibu bapa yang bekerja untuk menghantar anak mereka di bawah jagaan Taska yang berdaftar. Selain daripada itu, setiap program juga dirancang dengan teratur agar dapat membantu menggalakkan perkembangan kanak-kanak secara holistik. Datuk Seri Fatimah berkata demikian ketika lawatan ke Taska Sedidik Unimas di Kota Semerahan. Beliau turut memaklumkan kementerian telah melaksanakan anugerah institusi pendidikan awal kanak-kanak IPA-KK berkualiti pada tahun lepas. Taska di tempat kerja Sedidik Unimas telah dianugerahkan anugerah Taska berkualiti 2022. Setakat 30 Disember lalu terdapat 3,062 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak IPA-KK yang berdaftar di seluruh Sarawak. 228 buah daripadanya adalah Taska yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. 16 buah Taska di tempat kerja yang berdaftar di seluruh Sarawak dan 9 daripadanya adalah di bawah Sedidik Sdn Berhad dengan sejumlah 347 orang kanak-kanak. Pekerja-pekerja sektor perbankan di Sarawak terima durian runtuh dalam kandungan perjanjian kolektif ke-16 antara Sarawak Commercial Banks Association SCBA dan Sarawak Bank Employees Union SBEU. Mengumumkan perkara tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif CEO SBEU Andrew Low berkata ia merupakan rundingan 8 perkara selama 2 tahun sejak Januari 2021 dan ia akan berkuat kuasa 21 Januari ini.
Andrew Low berkata persetujuan itu akan memberi manfaat kepada lebih kurang 2,000 pekerja dalam sektor perbankan di Sarawak yang turut menerima tunggakan gaji berjumlah RM10 hingga RM36,000. Jelasnya ini termasuk persetujuan untuk pemberian allowance digital berjumlah RM100 sebulan selari dengan arus takbir perbankan yang lebih kepada perkhidmatan digital. Antara perkara lain yang dipersetujui ialah peningkatan gaji antara 8 hingga 15%, pemansuhan had tuntutan kerja lebih masa, peningkatan allowance lain antara 10 hingga 18%, termasuk allowance perumahan iaitu sehingga RM575 sebulan untuk yang berkeluarga. Katanya dengan persetujuan terbaru tersebut juga menetapkan tanggal gaji minimum baru dari RM1,945 sebulan selain peningkatan gaji sedia ada dari RM406 hingga RM1,026 sebulan. Beliau berkata demikian di majlis menandatangani perjanjian kolektif ke-16 antara SBEA dan SBEU di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Sementara itu, menurut Presiden Malayam Commercial Bank Association, Datuk Nora Abdul Manaf, ekonomi global dijangka mengalami pengecupan dan berdepan kadar inflasi yang meningkat dan Malaysia tidak terkecuali. Jelasnya situasi ini akan menyumbang kepada peningkatan jumlah pinjaman dan beberapa kadar faedah lain dalam mengalami recession atau kemelesatan ekonomi dijangka berlaku bermula tahun ini. Beliau berharap dengan pencapaian terbaru menerusi perjanjian ini akan membantu pekerja-pekerja dalam sektor perbankan untuk berdepan tempoh ekonomi yang lebih mencabar. Hadir sama ialah Presiden SCBA Maureen Perel dan lebih kurang 200 ahli-ahli persatuan perbankan dari seluruh Malaysia. Seorang penjawat awam mengalami kerugian berjumlah RM179,400 selepas ditipu sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai pegawai Telekom Malaysia dan anggota polis. Ketua Polis Daerah Pedawan Superintenden Abang Zainal Abidin Abang Ahmad dalam satu kenyataan memberitahu mangsa seorang lelaki berusia 40-an membuat laporan pada Isnin lalu selepas menyedari dirinya ditipu sindiket tersebut. Superintenden Abang Zainal Abidin menjelaskan mangsa menerima panggilan daripada seorang lelaki memperkenalkan diri sebagai pegawai TM dari Menara Telekom Kuala Lumpur pada 13 Oktober tahun lepas yang memaklumkan mangsa telah mendaftar talian Unify di Kota Baru Kelantan dan mempunyai tunggakan bayaran selama 3 bulan. Tambahnya, panggilan tersebut kononnya disambungkan kepada Pegawai Polis Diraja Malaysia PDRM dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan yang mengatakan mangsa terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Mangsa kemudiannya diarah untuk membuat bayaran ke beberapa akaun bank bagi tujuan bayaran wang jaminan. Mangsa katanya telah melakukan 14 transaksi pemindahan wang ke 4 akaun bank atas nama individu berlainan di antara 13 Oktober sehingga 19 Disember 2022. Superintenden Abang Zainal berkata mangsa hanya menyedari ditipu setelah gagal menghubungi pegawai polis dan nombor telefon mangsa telah disekat. Beliau dalam pada itu menasihati orang ramai agar tidak mudah panik atau merasa cemas sekiranya menerima panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali yang mendakwa mereka dari mana-mana jabatan kerajaan, institusi kewangan, syarikat insurans atau syarikat penghantaran dan sebagainya. Buat semakan dengan pihak berwajib dan jangan sesekali menghubungi nombor-nombor yang diberikan oleh suspek selain tidak memberi maklumat perbankan kepada mana-mana individu yang tidak dikenali. Orang ramai boleh membuat semakan nombor telefon atau akaun bank suspek melalui cek Scammers CCID atau melalui laman web semakmule.rmp.gov.my sebelum membuat sebarang transaksi kewangan. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK mempunyai peranan penting menjadi perantara antara pihak kerajaan dengan masyarakat setempat. Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut, Adam Yi Siu Sang berkata KMKK bertanggungjawab menyampaikan isu dan pesanan di peringkat akar umbi kepada pihak berkuasa. Adam Yi menjelaskan KMKK juga berperanan dalam menyampaikan perkara-perkara berkaitan permasalahan di lapangan kepada pihak berkuasa yang berkaitan di samping membantu masyarakat tempatan menerusi pelbagai kaedah lain. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyampaian sijil lantikan KMKK daerah Miri bagi kawasan Pujut di Miri. Tempoh lantikan itu adalah selama 4 tahun iaitu berkod kuasa 1 Januari 2023 sehingga 31 Disember 2026. Hadir sama ialah Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof serta Pegawai Daerah Miri Siti Rohani Yusof.
Pengguna lebuh raya Kuching Samarahan diminta untuk terus bersabar sementara Jabatan Kerja Raya JKR sedang melaksanakan projek pembinaan lampu isyarat. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS Datuk Peter Minos berkata, JKR dan kontraktor penyelamat baharu sedang melakukan yang terbaik dalam projek ini dan dijangka akan disiapkan pada November tahun ini. Dato' Peter Minos menjelaskan MPKS berpuas hati dengan usaha JKR tetapi dalam usaha menyelesaikan masalah kesesakan, terdapat masalah baru yang tidak dapat dielakkan termasuk kesesakan dan ia mendatang kesulitan kepada orang ramai. Dato' Peter dalam satu kenyataan memberi jaminan bahawa JKR dan kontraktornya melakukan segala-galanya untuk mengurangkan masalah kesesakan bersama polis trafik pada masa yang diperlukan seperti ketika melakukan kerja pada waktu malam apabila jalan raya kurang digunakan. MPKS katanya berharap orang ramai yang terjejas memahami dan terus bersabar kerana kerja akan disiapkan selewat-lewatnya pada November tahun ini. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih.